Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya Nazri Kahar, dan malam ini selepas kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12 sudah pun diterima di Dewan Rakyat pada minggu lalu, hari ini pastinya kita akan melihat bagaimana pelaksanaan seterusnya berbaki beberapa tahun ini untuk kita melihat impak kajian yang begitu menyeluruh dan juga banyak perkara-perkara disentuh, terutamanya berkaitan dengan struktur ekonomi kita pasca COVID-19, dan itu diberi tumpuan dalam kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12. Jadi untuk melihat perkara ini, Yang Berhormat Menteri Saudara Rafizi Ramli sebelah kanan saya. YB Rafizi, kalau kita ingin lihat kajian ini dikatakan totally ataupun menyeluruh, holistik sifatnya, dan dia banyak menyentuh perkara-perkara berkaitan yang ekonomi madani, transisi ekonomi diperbarui, dan juga berkaitan dengan pelan perindustrian baru NIMP. Jadi adakah ini sebagai satu lonjakan yang sepatutnya Malaysia ambil peluang dalam keadaan sekitaran ekonomi global yang tidak memberangsangkan, tetapi ekonomi domestik ada tanda-tanda untuk pemulihan yang lebih pantas di Malaysia ini? Terima kasih, Saudara Nazri. Bagi saya, dia soal kita sudah berada di tempat yang kalau kita tak lakukan perubahan-perubahan ataupun yang kita panggil anjakan besar, the big balls di dalam KSP, kita akan terus bergelumang dengan kesukaran kita untuk bersaing. Soal saingan ini sedikit sebanyak kita dah nampak dalam 10 tahun yang lepas. Kalau orang tanya tentang bagaimana ingin menarik pelabur, menarik pelabur asing atau tempatan ini bukan soal sembang sebenarnya, kan. Pelabur melihat apakah potensi untuk mendapat pulangan yang besar. Jadi dia bergantung kepada struktur dan jenis kegiatan ekonomi yang ada di sesebuah negara itu. Dan dia tidak cukup dengan hanya kerajaan sebut kita nak buat itu, kita nak buat ini, tetapi tidak diikuti dengan rancangan ataupun ekosistem yang boleh menyokong industri-industri tertentu. Jadi sebab itu perkara pertama yang saya ingat, saya harap akan dapat dimanfaatkan oleh orang ramai, oleh industri dalam KSP ini, ialah mengenal pasti enjin-enjin pertumbuhan masa depan. Itu yang 5 sektor yang kita tumpukan. Dan kalau negara kita, rakyat, industri bekerjasama dengan kerajaan untuk mengambil peluang itu, itu akan membolehkan kita melonjak balik dengan enjin ekonomi yang lebih cepat berbanding dengan yang kita ada sekarang. Ya, ramai beranggapan bahawa isu ataupun polisi-polisi anjakan yang diangkat dalam KSP RMK12 ia seolah-olah memakan masa, iaitu pelan jangka masa panjang. Kerana kita sudah terbiasa ataupun kita sudah mewarisi keadaan ekonomi yang sedia ada ini, berkaitan dengan gaji, berkaitan dengan kecekapan perkhidmatan awam, berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan produktiviti dan kualiti PMKS kita dan sebagainya. Adakah YB yakin bahawa berbalance 2-3 tahun ini kita dapat melaksanakan isu-isu yang besar seperti dasar gaji progresif misalnya? Dia sudah tentu bukanlah boleh diselesaikan terus dalam 2-3 tahun akan datang. Kita ada rancangan 5 tahun, kan. Memang kita berbaki 2 tahun lagi untuk rancangan Malaysia ke-12. Sebab itu KSP ini dia sangat berbeza dengan kajian Separuh Penggal yang lain. Dia seolah-olah memang dokumen yang baru yang menterjemahkan aspirasi ekonomi madani. Jadi sementara kita berbaki 2 tahun, tetapi aspirasi itu adalah aspirasi yang lebih panjang. Kalau kerangka madani itu adalah 10 tahun. Jadi yang akan berlaku ialah kita memulakan terutamanya reformasi-reformasi struktur yang penting, soal gaji, soal subsidi bersasar, soal mengenal pasti enjin-enjin pertumbuhan yang baru. Apa yang boleh dibuat dalam tempoh 2 tahun ini akan bergerak dahulu, tetapi kita juga akan merangka rancangan
Malaysia 5 tahun yang akan datang, RMK 13, malah itu akan bermula tahun depan tau. Jadi perancangan yang ada di dalam KSP ini sudah tentu akan disambung dan dikembangkan lagi untuk RMK 13 bagi tempoh 2026, 2030. Dan kalau kita kekal kepada tumpuan-tumpuan ini, bermula dengan reformasi struktur yang besar-besar di dalam ekonomi kita, saya sebenarnya yakin itu akan meletakkan negara Malaysia begitu menarik di mata antarabangsa, seperti tanda-tanda awal yang kita dah dapat apabila kita luncurkan contohnya pelan peralihan tenaga negara. Memang ada minat yang besar daripada pelabur antarabangsa. Berkaitan dengan libat urus menyediakan KSP ini, YB juga mengungkapkan ini pertama kali tumpuan disediakan libat urus daripada hari pertama hinggalah pembentangan dilakukan sepenuhnya oleh kaki tangan awam. Adakah ini sesuatu yang memenatkan tim YB ataupun ia memberi satu pengalaman yang begitu berharga kepada tim yang menyediakan kajian separuh penggal ini? Penatlah. Saya sebenarnya kesian sebenarnya dengan tim saya di Kementerian Ekonomi kan, kerana Kementerian Ekonomi ini sebenarnya tak besar. Unit perancang ekonomi dahulunya EPU ni dalam 500 orang lebih je, dan sebahagian hanya separuh sebenarnya yang perancang, betul-betul perancang kan. Jadi oleh kerana pertama KSP ini dibawa lebih awal. Sepatutnya jadual awalnya itu dibentangkan dalam bulan Oktober. Jadi dibawa 1 bulan lebih awal. Kemudian pada masa yang sama mereka mengusahakan KSP ini, kita juga mengusahakan dasar-dasar lain yang besar. Contohnya gaji progresif, pensasaran subsidi, padu dan lain-lain. Jadi selain daripada tugas asal mereka untuk kajian separuh penggal, dilambakkan lagi dengan perkara-perkara yang lain. Dan KSP ini pun bukan semakan separuh penggal yang biasa. Biasa-biasa. Dia sebenarnya satu dokumen yang baru kan. Tapi saya hargai satu perkara. Bila saya lontarkan cabaran itu kepada penjawat awam. Sebab saya yakin mereka boleh buat. Sebab saya pernah berada di tempat itu. Maksudnya saya yang menguruskan perniagaan, saya yang menguruskan organisasi, saya sebenarnya lebih tahu daripada perunding luar yang masuk. Jadi itu cabaran yang saya lontarkan kepada mereka, dan alhamdulillah saya tahu memang penat. Tetapi saya ingat kita ramai patriot-patriot begini yang ada di dalam perkhidmatan awam. Yang penting bagi mereka ialah mereka benar-benar nak bawa perubahan dan nak memperbaiki keadaan. Sebab sebahagian besar daripada perkara-perkara yang kita bincangkan dalam KSP ini telah dibincangkan bertahun-tahun. Tapi dia tidak ada sambutan, dia tidak ada political will di pihak kerajaan untuk lakukan. Jadi saya ingat itu soal tempo, dan saya berdoa bila perkara ini insya-Allah dilaksanakan dan mendatangkan hasil, mereka akan berpuas hati, because I think that is what matters most to the team, to make sure perancangan-perancangan ini membuahkan hasil, dan bila hasil itu dapat, yang dapat untung adalah negara. Dan itu sebenarnya etos yang ada dengan penjawat awam, which is to serve, untuk berkhidmat kepada negara. Ya, dengan tambahan 15 bilion dari 400 bilion diperuntukkan ketika dilancarkan oleh Perdana Menteri ke-9 pada 2021. Ramai beranggapan dalam keadaan negara mempunyai fiskal yang ketat, yang begitu nipis, tetapi ada tambahan 15 bilion ni, mana negara nak dapat duit? Tak, YB. Adakah ada sukuk baru, ada pinjaman baru, atau bagaimana? Satu, dari segi saya ingat penjajaran semula perbelanjaan kita. Sebab itu bila saya tumpu soal subsidi bersasar kan, saya ingat rakyat akan faham bagaimana terdedahnya kita kepada perbelanjaan yang besar, dan kalaulah perbelanjaan subsidi pukal ini dapat dijajarkan balik, maka banyak ruang untuk kita penjimatan itu dapat kita pulangkan balik dalam bentuk perbelanjaan pembangunan dan rakyat. Contoh yang baik kan, dalam tempoh sekarang ni 10 bulan kerajaan perpaduan ini mengambil alih, sebenarnya kita dah jimatkan hampir 8 bilion. Oh, banyak tu. Kerana sebelum ini dengan subsidi elektrik pukal yang kita bagi kepada semua industri kan,
setiap setiap separuh tahun 6 bulan subsidi pukal elektrik kita kepada industri dan semua kaya ni, miskin, industri besar-besar, ia dah antara 15 ke 16 bilion. Bila kita buat keputusan, kita kena jajahkan balik setiap 6 bulan, dan 6 bulan pertama itu ialah dalam bulan Januari 2023, kita jimatkan lebih kurang 4 bilion. Ya. Kemudian baru-baru ini, Jun 2023, bila kita teruskan tetap juga bahawa kepada industri, kita tak boleh lagi bagi subsidi pukal elektrik macam dahulu, kita jimatkan lebih kurang 4 bilion lagi. Jadi sebenarnya dalam keadaan rakyat tak mungkin tak rasa diam, pun tak perbezaan diam, besar, diam tak diam. Untuk tahun ini 2023 kita boleh jimatkan sekitar 8 bilion. Itu elektrik saja. Itu tak campur lagi RON 95, itu tak campur lagi diesel dan segala benda yang lain. Itu tak campur lagi dari segi tata kelola yang baik boleh menghalang ketirisan. Jadi sebenarnya ruang penjimatan yang ada untuk tahun 2024 dan 2025 ni besar. Ya. Sebab itu bagi saya tambahan 15 bilion itu boleh berlaku dalam keadaan kita akan mengurangkan hutang kita. Sebab sasaran defisit kita 3.5% berbanding dengan bila kita ambil alih hari itu 5.6%. Ya. Jadi dalam keadaan kita akan kurang berhutang, kita akan kurangkan bayaran interest tiap-tiap tahun, kita akan tetap boleh alihkan sejumlah 15 bilion tambahan. Itu yang Datuk Seri Anwar selalu sebut sebagai tata kelola yang baik, sebenarnya akan ada kesan yang besar kepada kerajaan dan rakyat. Tapi dalam kajian Sepor Penggal ini, kita tidak mendengar banyak projek-projek berskala besar. Masih hanya projek-projek biasa, pembinaan sekolah, hospital, klinik ataupun kem askar, balai polis baru dan sebagainya. Itu biasa. Tetapi projek-projek mega itu nampaknya tidak ada. Adakah itu ia tidak memberi satu keyakinan kepada ekonomi negara bahawa kita memerlukan satu catalyst untuk merancangkan ekonomi dengan projek-projek ini, kerana spill over ni akan memberikan ruang kepada semua pemegang taruh. Adakah itu tidak betul ataupun bagaimana? Projek besar tu ada. Malah sambutan kepada projek-projek besar itu sudah bermula pun, sebahagiannya telah diumumkan. Contohnya awal-awal lagi pun Datuk Seri Anwar umumkan pelaburan Amazon Web Services. Ya. Kemudian melalui pelan peralihan tenaga contohnya kan. Kita ada projek yang contohnya penjana solar 1 gigawatt yang paling besar di rantau ini dan nombor 8 di dunia. Kemudian soal pelaburan tambahan Infineon. Projek besar-besar semua ada. Berpuluh bilion ni. Beza dia apa dia? Beza dia, ia dilakukan oleh pihak swasta atau GLC yang tidak melibatkan wang rakyat. Kerana anjakan paling besar, saya sendiri pun nak yakinkan kepada rakyat bahawa cara pemikiran dahulu yang memberitahu rakyat setiap program ataupun perancangan kerajaan itu mesti melibatkan projek besar berpuluh bilion yang menggunakan wang rakyat, sementara dia nampak seksi, gah, tapi sebenarnya dia mewariskan hutang yang besar kepada kerajaan. Itulah yang kita tanggung sekarang ni daripada projek-projek gah yang dah diumumkan 10-15 tahun lalu. Jadi anjakan kita ialah bagaimana dengan tidak menggunakan wang rakyat, kerana wang rakyat itu sepatutnya pergi kepada kemudahan awam rakyat. Yang besar-besar, yang berisiko perniagaan ini, cabaran kita ialah dengan perancangan yang baik, tata kelola yang baik, kita boleh meyakinkan pelabur dan sektor swasta agar perkara ini dibuat oleh mereka kerana kesan ekonominya sama. Kalau ada pelaburan itu daripada luar negara. Kalau pihak swasta, maka kesan dari segi pekerjaan, kepada keuntungan kepada masyarakat, kepada pertumbuhan ekonomi tetap sama tanpa ada kesan negatif, iaitu mewariskan hutang yang besar kepada generasi yang akan datang.
orang biasa lah yang bukan pakar ekonomi, mereka akan melihat projek MRT 4, 5, lebuh raya A, B, C berbilion-bilion. Jadi mereka tidak lihat dalam kajian separuh penggal itu. Jelas nampaknya. Jadi bagi cabaran untuk melaksanakan berbaki 2 tahun ini dengan keadaan ekonomi global yang tidak menentu dan keadaan ekonomi China amat perlahan, dan kita lihat angka-angka, mungkin YB nak ribat balik pada separuh kedua begitu perlahan 2.9. Jadi adakah itu, dan juga Rusia dan Ukraine terus berperang sebagainya, adakah itu akan merencatkan sedikit, ataupun YB yakin kajian separuh penggal ini akan ada lonjakan selepas ini kita akan dengar bajet 2023 dan sebagainya? Dia kalau mereka yang biasa dengan ekonomi ataupun perniagaan pun, kita memang tahu bahawa ekonomi atau perniagaan ini dia ada kitaran. It's actually cyclical. Dia akan naik dan dia akan turun dan dia akan naik, kan. Ekonomi yang baik ataupun syarikat yang baik ialah ekonomi atau syarikat yang tahu bahawa semasa turun itu kita kena betul-betul bertahan dan membina kekuatan kita supaya kita tetap kekal tumbuh, kita tetap bertahan, dan kita membina keupayaan dan kapasiti apabila kitaran ekonomi itu naik balik, kita berada di depan untuk mendapatkan laba yang paling baik. So, that is a simple economic management, kan. Bunyi mudah tapi selalunya susah nak dibuatkan. Jadi kita kena terima hakikat bahawa dunia sedang mengalami kelembapan ekonomi. Sampai sekarang contohnya, kan, soal mata wang ni bukan mata wang ringgit saja. Mata wang seluruh dunia ni masih lagi tidak menentu akibat daripada soal dolar, dan sebabnya ialah kerana di Amerika Syarikat dan sekarang ni yang hari ini di Eropah juga masih ada kebimbangan yang besar tentang sama ada ekonomi Amerika Syarikat akan masuk ke dalam kemelisitan ataupun tidak, soal harga barang yang mendadak dan sebagainya, kan. Banyak perkara ini di luar kawalan kita kerana kita adalah sebuah negara dagang. Jadi soal turun naik kadar faedah di Amerika Syarikat yang mempengaruhi kadar mata wang kita contohnya. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Tetapi benda yang betul-betul di dalam kawalan kita ialah meletakkan asas ekonomi yang meyakinkan kepada pelabur-pelabur supaya dalam kelembapan ini pun mereka tahu bahawa Malaysia lah ada potensi yang lebih baik bila ekonomi dunia pulih. Dan kalau kita betul-betul fokus kepada membina asas itu, sebab itu kita ambil kira tentang keperluan mesti ada 5 sektor strategik baru supaya dalam keadaan yang tidak menentu ini pun kita terus menambah pelaburan-pelaburan untuk membina kapasiti dalam sektor-sektor ini, kerana dalam 1-2 tahun lagi ekonomi dunia akan mula pulih, dan bila mula pulih itu kita akan mendapat laba. Jadi itu tujuan perancangan-perancangan seperti KSP, Rancangan Malaysia ke-12. Dia bukan soal hari ini saja. Dia soal kalau kita berada kedudukan di sini, kita tahu kedudukan dunia macam mana, kita tahu di mana kita nak berada dalam 5-10 tahun yang akan datang. Perancangan dan perubahan itu mesti dibuat sekarang. Dan saya ingat itu yang berlaku sekarang. Kita negara pengeksport, dan ekspor kita akan bergantung kepada turun naik ekonomi dunia. Sementara perkara ini berlaku, inilah juga masa yang terbaik untuk kita memperbaiki kedudukan struktur ekonomi kita supaya bila ekonomi dunia pulih, kita berada di tempat yang jauh lebih mampan dan berdaya saing dengan negara-negara serantau yang lain. Antara intipati besar diangkat dalam kajian separuh penggal selepas pembentangan Perdana Menteri pada minggu lalu, iaitu yang menarik perhatian saya ada 2. Dasar gaji progresif yang akan dilihat ataupun cara berperingkat berfasa, dan juga pelaksanaan subsidi bersasar yang akan guna pakai padu itu. Jadi adakah YB yakin ini sebagai satu magnet kepada pelabur dan juga memberi keyakinan kepada rakyat bahawa inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini?
kedua-dua itu adalah cabaran. Tapi tidak populis. Ya, cabaran saya yang paling besar kerana kedua-dua itu diuruskan sebahagian besarnya oleh Kementerian Ekonomi kan. Saya melihat daripada beberapa perspektif yang berbeza kan. Satu, kepada pelabur dan juga masyarakat dunia, soal subsidi bersasar ini ialah soal disiplin kewangan. Malaysia sudah sampai ke peringkat yang memberi subsidi pukal sampai 80 bilion, 90 bilion setahun ini bagi pemerhati dan pelabur ekonomi antarabangsa. Benda ini tak masuk akal. Tapi dilihat bahawa perkara ini cukup berbahaya dan berisiko secara politik. Jadi mereka memantau sama ada kalau betul kerajaan perpaduan ini benar-benar serius mengenai reformasi ekonomi untuk mengukuhkan kedudukan kewangan negara, sama ada kita akan buat ke tidak. Jadi kalau kita berjaya lakukan dengan baik, saya yakin sebenarnya kita akan dapat melihat laba itu naik mendadak daripada tahun 2025, 26 seterusnya, kerana kedudukan kewangan kita akan jadi cukup baik berbanding dengan unjuran yang ada sekarang kan. Jadi dia bukan semata-mata soal mengurangkan hutang, soal menjimatkan perbelanjaan, dia soal juga menaik tarafkan pandangan masyarakat antarabangsa kepada tata kelola kewangan negara kita. Pada masa yang sama, kita juga melihat perkara-perkara struktur. Dan salah satu perkara struktur yang paling besar ialah soal kos sara hidup kan. Kos sara hidup selama ini berpuluh tahun dilihat daripada perspektif harga saja. Kita dah sampai ke peringkat masyarakat kita, kalau boleh nak kerajaan kawal harga semuanya. Daripada harga nasi goreng, nasi lemak, mi goreng, sayur semua kena kawal kan. Tapi kita juga tahu bahawa walaupun kerajaan dah membelanjakan berpuluh bilion tiap-tiap tahun, perkara itu tidak lagi berkesan. Sustain, ya. Walaupun sebab rakyat, saya ingat yang ini yang rakyat kadang-kadang mungkin lupa. Bila kita kawal harga beras ke, contohnya harga telur ke, harga minyak ke kan. Benda ini bukan percuma. Kerana wang rakyat yang dikutip daripada cukai itu, kalau tidak, dia akan digunakan untuk membayar pembekal dan pengilang-pengilang. Jadi pengilang dan pembekal tetap akan dapat untung yang sama. Tapi 20 bilion, 15 bilion yang boleh dibelanjakan untuk perkara-perkara yang lain, sekarang ni tak bolehlah kerana kita kena bayarkan pembekal untuk mengekalkan harga yang dikawal itu. Sebab itu, bila kita tengok secara berterusan soal kos sara hidup ni, dia tak reda. Pandangan saya sudah sampai masanya kita beralih terus daripada kita melihat kepada perspektif harga kepada kita melihat kepada perspektif pendapatan. Sebab itu soal dasar gaji progresif ini cukup penting. Kerana pada masa kita nak membantu keluarga kita menangani soal kos sara hidup, kita juga kenal pasti bahawa tangga gaji rakyat kita ni memang rendah. Dan keadaan ini makin serius sekarang kalau tengok statistik gaji formal, orang bergaji lah. Untuk suku pertama 2023, 50% daripada pekerja kita gaji dia bawah 2,600. Jadi sebab itu naik harga sikit dia terasa, naik harga sikit terasa. Jadi kedua-dua langkah yang akan diambil oleh kerajaan ini, satu subsidi bersasar, kemudian gaji progresif, kedua-dua ini adalah cabaran besar yang kalau kita berjaya buat, saya yakin akan menjadi rujukan negara-negara lain juga. Macam mana sebuah negara yang terhimpit dengan subsidi pukal, yang gajinya tidak naik selepas 10-20 tahun, menggunakan instrumen dasar ekonomi untuk mengalih dan menambah baik kedudukan. Dan kalau kita berjaya buat, dia bukan semata-mata akan membantu keluarga kita, tapi saya ingat yang lebih baik, dia akan meningkatkan rasa hormat dan keyakinan pelabur dan masyarakat ekonomi antarabangsa kepada Malaysia. Jadi akhir sekali dalam 1 minit 2 minit ini, kita tak wajar mengenepikan apabila bercerita tentang RMK 12
bagaimana kerajaan menangani isu-isu yang evergreen lah. Isu sosial ekonomi, isu berkaitan dengan pendidikan, menjadikan infrastruktur kesihatan berkelas dunia, keterjaminan makanan, dan juga yang paling saya suka adalah apabila disentuh dalam kajian inilah kita sudah menjadi sebuah negara menua. Jadi mungkin YB nak respon tentang itu. Dan itu sebenarnya satu lagi cabaran yang akan datang lah, kan. Kita sebenarnya secara rasmi telah menjadi negara menua. Dah masuk liga ni. Dah masuk liga menua dan tak lama lagi kita akan masuk ke dalam liga negara tua. Super. Jadi bila kita daripada menua kemudian kita akan masuk negara tua, sebenarnya cabaran-cabaran ekonomi itu sangat besar kerana maksudnya tenaga kerja akan berkurang. Dia juga bermakna kos kesihatan, khidmat kesihatan akan naik. Dia juga bermakna bahawa perlindungan sosial masyarakat tentang kos. Cerita kan. Jadi sebab itu kita akan beri tumpuan kepada agenda-agenda khusus untuk menyiapkan masyarakat kita untuk menghadapi negara menua ini, bukan setakat orang tahu dia tua, tetapi kita kena sediakan jaringan bantuan sosial daripada kerajaan untuk menyediakan masyarakat kita ke arah itu, dan ia bermula dalam KSP ini dan akan dihuraikan dan dibangunkan dalam dasar-dasar yang akan datang. Menarik. Itu yang kita perlu tunggu selepas ini, apakah seterusnya selepas pelaksanaan oleh semua agensi dan juga kementerian-kementerian pelaksana dalam RMK ke-12 ini. Terima kasih YB Rafizur Ramli atas masa yang diberikan. Kita memberikan analisis berkaitan dengan kajian skor penggal RMK ke-12, dan itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.